Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar hindari ajaran sesat, akidah, pendidikan Islam tingkatan 4. Jom kita lihat sekarang takrif ajaran sesat, iaitu ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada satu hadis riwayat Malik, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat sekira berpegang dengannya, kitab Allah dan sunnah nabinya. Okay, jom kita tengok ciri ajaran sesat. Sebelum itu, subscribe saya punya channel. Okay, ciri ajaran sesat ada 4 aspek: Al-Quran, akidah, ibadat dan akhlak. Aspek yang pertama ialah dari segi aspek Al-Quran dan hadis, iaitu antara ciri ajaran sesatnya memahami dan mentafsir Al-Quran dengan logik akal semata-mata. Meyakini bahawa terdapat Al-Quran lain yang tersembunyi, hanya berpegang dengan Al-Quran dan menolak hadis sebagai sumber hukum Islam. Dari segi aspek akidah, ciri-ciri ajaran sesatnya ialah mengaku menjadi Nabi atau Rasul, mendakwa diri atau gurunya sebagai Imam Mahdi, mendakwa gurunya dapat menembus dosa, memuja makhluk, mempercayai semua agama benar dan menuju ke syurga, menolak alam gaib seperti roh, malaikat dan jin. Manakala dari segi aspek ibadat, ciri-cirinya ialah menolak kewajipan ibadat fardu seperti solat, puasa dan zakat, beribadat dengan hanya berzikir bagi menggantikan solat, menunaikan ibadah haji di tempat yang dianggap suci selain Mekah, menghalalkan perzinaan atas nama nikah. Aspek yang terakhir ialah aspek akhlak, iaitu mengejek, merendahkan dan mempersendakan sahabat Nabi SAW, bersikap taksub dengan ajaran guru sehingga menganggap hanya kumpulannya yang benar, memperkecil amalan masyarakat berdasarkan sunnah Rasulullah, sebaliknya berbangga dengan amalan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dah tahu kan ciri-ciri ajaran sesat? Jadi, apakah kesan melakukan ajaran sesat? Yang pertama, dari segi agama, melemahkan iman dan merosakkan akidah. Yang kedua, dari segi ekonomi, melahirkan individu yang pasif dan malas. Dari segi politik, menggugat kestabilan politik akibat tindakan keganasan. Dan yang terakhir dari segi kemasyarakatan, memutuskan hubungan silaturahim dan persaudaraan Islam. Semak dahulu sebelum kita terjebak. Jom kita belajar cara menjauhi ajaran sesat. Yang pertama, dari segi ilmu, mempelajari akidah yang sebenar berdasarkan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, sahabat. Hindarkan diri daripada bergaul dengan orang yang dicurigai ilmu dan amalannya. Yang ketiga, dari segi amal, memastikan amalan yang dilakukan benar-benar mengikut panduan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, kaji, mencari maklumat dari sumber yang sahih supaya tidak terpengaruh dengan ajaran sesat seperti laman web JAKIM. Berdoa memohon petunjuk agar sentiasa berada di jalan yang benar. Dan yang terakhir, dengan bertaubat. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ketelanjuran mengikuti dan beramal dengan ajaran sesat. Okey, ini adalah antara ajaran-ajaran sesat yang berlaku di Malaysia. Korang pernah dengar tak liberalisme dan pluralisme? Awas, berhati-hati dengan fahaman yang menyesatkan.
Alhamdulillah, kita pun sudah habis belajar tajuk Hindari Ajaran Sesat Akidah Tingkatan 4. Ingat, semak dahulu sebelum kita terjebak. Semoga kita selamat di dunia dan di akhirat. Sebelum itu, jom kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Kita bertemu lagi pada tajuk yang akan datang. Bye.